Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Dalam video kali ni aku nak ceritakan kenapa aku lebih memilih Huawei FreeBuds Pro ni untuk kegunaan aku sehari-harian berbanding dengan AirPods Pro ni, at least untuk tahun 2020 ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So benda pertama, obviously benda yang membuatkan ia adalah berbeza antara dua adalah dari segi dia punya design. Jadi macam korang tahu, design adalah benda yang kita akan hadap, benda yang kita akan pegang, benda yang kita akan tatap setiap kali kita nak gunakan apa sahaja dalam hidup ni. Bak kata orang lama-lama tu, dari mata jatuh ke hati. So menggunakan Huawei FreeBuds Pro ni, apa aku boleh katakan, ya, dia lari sikit daripada normal kebiasaannya. Di mana kalau korang notice, sekarang ni memang hampir semua TWS di luar sana copy paste je AirPods Pro punya design. Aku tak katakan bahawa design AirPods Pro ni adalah lame ataupun adalah buruk, tetapi disebabkan terlampau banyak copy paste design dia ni, membuatkan dia punya design ni bila korang pegang tu kelihatan agak mainstream, agak kebanyakan. Bila kau toleh meja kanan, toleh meja kiri, semua orang pakai TWS yang lebih kurang sama, warna putih. Bila buka rupa dia lebih kurang sama. Di mana untuk FreeBuds Pro ni dia bawa satu design yang totally lain. Di mana kalau korang nampak design dia adalah lebih bujur. Warna silver frost ni memang tampak sangat-sangat mewah. Di mana bila korang buka je kat dalam, korang akan nampak dan korang akan dipaparkan oleh sepasang dia punya Huawei FreeBuds kat dalam ni. Di mana kalau korang keluarkan, dia punya design dia memang lain lah. Korang nampak kan? Design dia lebih boxy. Warna chrome memang tampak mewah, lain daripada AirPods Pro yang kita kenali. Di mana dia punya dekat bahagian sini bukan hanya sekadar hiasan. Bahagian flap ini korang boleh kawal segala-galanya. Malah ada satu features yang korang boleh guna dekat Huawei FreeBuds Pro ni yang tak ada pada AirPods Pro adalah korang boleh mengawal dia punya volume media dekat sini dengan hanya korang swiping atas dan bawah dekat dia punya batang ini saja, tanpa korang perlu mencapai peranti korang untuk adjust volume. Perkara kedua yang aku lebih suka pada Huawei FreeBuds Pro ni adalah dari segi dia punya battery life ataupun battery performance. Macam korang tahu, TWS earphone ni adalah peranti yang kecil dan dia adalah peranti yang bukan utama dalam kehidupan kita sehari-harian. Jadi untuk kegunaan aku memerlukan TWS dengan battery life yang sangat-sangat well perform. Di mana dalam penggunaan aku untuk Huawei FreeBuds Pro ni, tanpa menggunakan ANC, aku boleh menggunakan ia sekitar 7 jam macam tu, 6,5 jam ke 7 jam. Manakala dengan onkan dia punya ANC, aku boleh dengar sekitar 4,5 jam ke 5 jam, which is more than enough. Berbanding dengan AirPods Pro ni, ya mungkin due to dia punya lifetime yang dah lebih lama aku guna, aku hanya boleh mendapatkan tanpa ANC lebih kurang 6 jam dan dengan ANC adalah sekitar 4 jam ke 4 jam setengah, which is masih lagi baik. Tetapi Huawei FreeBuds Pro ni adalah lebih bagus battery life dia. Dan bukan itu saja, kalau korang combinekan dengan casing, Huawei FreeBuds Pro ni boleh pergi lebih jauh. Iaitu korang boleh gunakan dia dengan casing hampir ke 29 ke 30 jam dalam sesuatu penggunaan. Berbeza dengan AirPods Pro ni, di mana korang boleh menggunakan sekitar 22 ke 23 jam, which is korang boleh dapat extra 7 jam dekat sini. Perkara ketiga yang aku suka tentang Huawei FreeBuds Pro ni adalah dari segi dia punya pengalaman audio ataupun audio experience. So again, apa aku boleh katakan dari segi audio performance, kedua-duanya actually hadir dengan performa yang lebih kurang sama. Sama-sama hebat, sama-sama mantap bunyinya. Tetapi senang untuk aku katakan bahawa Huawei FreeBuds Pro ni hadir dengan lebih features lah, sebab dia adalah lebih baru. Di mana dalam penggunaan biasa, Huawei FreeBuds Pro ni mampu menghasilkan bunyi audio yang cukup jelas, cukup sedap, bunyi yang harmoni, sama macam AirPods Pro. Dan itu adalah benda yang sedikit mengejutkan. Sebab apa tahu? Dari segi driver, kedua-duanya mempunyai driver yang sedikit berbeza saiznya. Di mana untuk AirPods Pro adalah bersaiz 14mm, manakala untuk FreeBuds Pro ni adalah bersaiz lebih kurang 11mm, which is 3mm lebih kecil daripada AirPods Pro. Tetapi dari segi pengalaman bunyi, aku boleh katakan kedua-duanya menghasilkan bunyi yang aku boleh katakan at par. Of course, AirPods Pro akan lebih kuat sedikit, tetapi at par. Korang tak dapat jurang dia begitu jauh, walaupun driver dia berbeza sedikit banyak. Dan ada satu lagi features yang lebih menarik dekat FreeBuds Pro ni berbanding AirPods Pro ni adalah dari segi dia punya noise cancellation punya features, di mana kita akan bincangkan ke point selepas ini. Now, kita ke bahagian noise cancellation. Jadi macam korang tahu, kedua-duanya adalah ANC punya TWS. Senang cerita, ada active noise cancellation. Jadi kedua-duanya mampu menghasilkan noise cancellation yang memang sangat-sangat bagus for the price, for the quality. Tetapi untuk Huawei FreeBuds Pro ni, dia takes a step further. Di mana untuk ANC yang ada pada Huawei FreeBuds Pro ni, dia ada beberapa fasa ataupun beberapa level. Senang aku cakapkan bahawa dia mempunyai so-called macam adaptive ANC. So instead of korang mendengar satu level of ANC, yang ini dia ada beberapa level yang akan membuatkan korang dalam jangka masa panjang mendengar earphone lebih selesa, telinga korang tak rasa resah, tak rasa macam tak best lah. Dan untuk ANC yang ada pada
FreeBuds Pro ni diterbagi kepada 4 bahagian ataupun 4 level yang aku boleh katakan. Yang pertama, of course, dynamic punya level di mana dia akan auto adjust berdasarkan surrounding. Yang kedua adalah dipanggil sebagai general setting, di mana dia punya ANC tu akan ditune untuk sesuai dalam keadaan seperti di dalam kafe punya bising. Yang ketiga adalah cozy mode, di mana dia akan ditune untuk situasi yang lebih sedikit senyap. Contoh korang dalam office yang senyap, nak mengurangkan bunyi-bunyi seperti bunyi helaian kertas, bunyi keyboard, benda-benda yang tak terlampau bising. Dan last but not least adalah dipanggil sebagai Ultra Mode. Ini adalah yang paling ultra lah, nama pun dah ultra, di mana dia akan mengadjustkan korang punya ANC berdasarkan bunyi memang sangat-sangat ekstrim. Dan Huawei claim bahawa ia mampu menyenyapkan sampai kadar bunyi kipas helikopter. So of course aku tak ada helikopter, aku tak dapat nak test. Tetapi sampai ke tahap itu, Huawei punya teknologi ANC ada pada FreeBuds Pro ni. Last but not least, benda yang aku suka pada FreeBuds Pro ni, of course, dari segi harga. Dan macam korang tahu, memang setiap tahun AirPods akan hadir dengan tanda harga yang paling premium antara semua. Dia mengatasi mana-mana premium earphone yang pengguna biasa guna. Di mana untuk AirPods Pro ni korang boleh dapatkan sekitar RM1,099 harga retailer. Tetapi untuk Huawei FreeBuds Pro ni, harganya adalah RM699, which is RM400 lebih murah daripada AirPods Pro ni. Dan surprisingly, walaupun harga dia murah RM400, murah RM500, tetapi benda yang berbeza, benda yang kurang tu tak sampai nilai tersebut. Di mana again, kalau korang reflect balik pada poin-poin yang aku cakap sebelum ni, dari segi audio setara, dia lebih kuat sikit lah AirPods Pro. Tetapi dari segi FreeBuds Pro, bunyi dia lebih harmoni, lebih sedap didengari. Dari segi ANC, dia mempunyai teknologi lebih future proof, lebih modern. Dari segi battery life, lebih tahan. Dari segi design, lebih menarik, lebih modern. So actually, dengan penjimatan RM400 tu, sebenarnya tak ada apa yang korang compromise ataupun yang korang korbankan dengan memilih Huawei FreeBuds Pro ni. So, kesimpulannya, apa aku boleh katakan dalam lambakan penaruhan TWS dalam pasaran yang ada sekarang? Korang boleh dapatkan semurah-murah bawah 100 sampailah semahal-mahal atas 1000. Tapi apa aku boleh katakan dengan penawaran yang ada pada Huawei FreeBuds Pro ni, for RM699, dia hadir dengan spek penawaran teknologi yang aku boleh katakan at least mungkin lebih better berbanding AirPods Pro setakat ini. So again, kalau korang dapatkan, aku akan letak link kat bawah, RM699 saja. Dan kalau korang dapatkan dekat promotion-promotion yang ada, korang boleh dapatkan less than that lah. Alright, so sampai sini saja video kali ni. Kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah, butang loceng kat sebelah dia. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.